5 minit ni kau nak kongsikan macam mana proses beli tanah. Kenapa kau nak tiba-tiba nak kongsi pasal proses beli tanah? Sebab baru-baru ni coach ada beli tanah di Pulau Pangkor. Saiz tak besar, 305 meter square, lebih kurang dalam 3,446 kaki persegi. Lebih kurang itulah saiz dia, maksudnya satu lot banglo. Harga dia 185. Sebelum-sebelum ni coach ada beli tanah juga, tapi kali ni oleh kerana baru beli tanah, so teringat so aku nak kongsilah dekat program HIT ni pada ahli-ahli yang lain macam mana nak beli tanah. Okey, sebelum tu aku nak buka slide dulu. Yang ni kena buka slide, takut tersalah sebut. Ya. Mana dia pula dia? Alright. Okey, boleh sama-sama sama-sama kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, macam mana ni? Alright, dia terganggu lah. Sekejap ya. Okey, sebelum tu, kalau nak beli tanah, tolong kena pasti dulu ada 3 jenis tanah. Di Malaysia ni ada 3 jenis tanah, iaitu yang pertama adalah pertanian, yang kedua bangunan, yang ketiga adalah perindustrian. Ada 3 jenis tanah sahaja di Malaysia ni, iaitu pertanian, bangunan dan perindustrian. Dia tak ada tanah kubur, tak ada. Itu jenis lain. Tapi ini kalau dalam grant, dia ada 3 jenis ni saja. Dan kalau nak beli tanah lot, carilah tanah lot yang mempunyai grant individu yang berasingan berstatus bangunan. Ini kalau nak bina rumah lah. Bukan tak boleh beli master title, bukan tak boleh beli rumah tanah lot yang tak pecah grant. Dia ada risikonya. Boleh beli, tapi kerja tu banyak sikit untuk documentation, nak kena buat perjanjian asing dan sebagainya. Kalau boleh beli tanah yang berstatus individu dan berstatus bangunan lah untuk bina rumah. Untuk pertanian kena boleh beli, tapi nak kena proses untuk tukar ke status bangunan, baru boleh beli rumah. Baru boleh bina rumah. Okey. Ini penting. Okey. Kalau geran-geran yang individu yang master title, lepas tu dia tak pecah lot lagi, macam mana coach? Boleh beli tak? Boleh, tapi kerja dia kena banyak sikit dengan lawyer lah. Okey, kena buat perjanjian berasingan, lepas tu kena dapatkan khidmat nasihat peguam dengan baik, baru dia boleh beli. Jangan suka-suka main beli je. Alright? Walaupun murah. Kalau murah sangat kadang-kadang orang dia sanggup untuk ambil risiko. Jadilah, tak jadi sudahlah. Pun ada. Ada yang jujur, alhamdulillah, boleh proses tukaran nama hak milik dan sebagainya. Dan mana yang tidak jujur ataupun ada masalah dari geran kelompok ni, ada yang mati, so nak kena naik mahkamah dan sebagainya, susah. Okey. Kalau boleh carilah geran yang berstatus individu, berstatus bangunan. Baik. Okey, katakanlah sekiranya tanah lot tersebut adalah geran individu, bermaksud transaksi jualan tanah tersebut menjadi mudah dan cepat. Okey, itu dia punya fungsi dia. Okey. Okey, ada tiga proses untuk penukaran hak milik. Maksudnya dah tengok tanah tu, dia berminat nak beli. So you can tahu ada 3 proses. Proses yang pertama dia panggil proses penyaksian. Proses yang kedua dia panggil taksiran duty stamp LHDN, dan ketiga dia panggil proses pendaftaran ataupun pendaftaran geran lah di pejabat tanah. So 3 proses ni je you kena lalui. So macam mana dengan proses pentafsiran? Proses pentafsiran ni kita kena menggunakan borang 14A. 14A Kanun Tanah Negara, pindah hak milik. Kena isi, benda ni percuma je. Kalau pakai peguam boleh uruskan, tapi kena bayarlah. Tapi sebenarnya untuk urusan pembelian tanah, tak pakai peguam pun boleh. Dia hanya menggunakan pegawai di pejabat tanah tu, pegawai daerah. Okey, pegawai, minta maaf cakap ni, dia ada 2 orang yang boleh uruskan benda ni. Nombor 1 adalah peguam, nombor 2 pegawai takbir, pegawai takbir tanah. Dia sebagai orang yang boleh bantu untuk uruskan proses pindah hak milik tanah tadi. Tak perlu guna peguam pun tak apa. Okey. So proses penyaksian tadi adalah kena isi borang 14A Kanun Tanah Negara. Okey, boleh dapat secara percuma di pejabat tanah sahaja. Okey.
dia boleh dilakukan di hadapan peguam ataupun pentadbir tanah. Tadi yang kau sebut tadi, pentadbir tanah ataupun peguam. Kalau tak nak guna peguam, terus berurusan di pejabat tanah, cari pentadbir tanah. So you dah boleh proses untuk isi borang tu dan boleh proses yang kedua tadi. Proses yang kedua adalah untuk taksiran duty stamp. Okey. Kalau geran berstatus simpanan tanah Reserve Melayu, penyaksian mestilah di hadapan pentadbir tanah. Okey, untuk tanah Reserve Melayu tak boleh dipeguam, dia kena ada pentadbir tanah. That's why kalau you nak senang, terus berurusan dengan pentadbir tanah. Tanah Reserve Melayu terus boleh proses, tak perlu nak peguam bawa you pergi ke pejabat tanah, kena jumpa pentadbir tanah juga. Right? Semasa kaedah penyaksian dilakukan, pastikan dokumen dibawa. Okey, apakah dokumen-dokumen yang kena bawa? Nombor 1, kad pengenalan penjual dan pembeli. Nombor 2, geran hak milik asal. Okey, yang original kena bawa. Borang 14A. Tadi itulah borang 14A boleh dapat percuma di pejabat tanah saja ataupun boleh print secara online untuk setiap negeri. Pastikan diisi dengan dakwat hitam, tak boleh warna biru. Ataupun boleh isi dakwat hitam ataupun di type. Tengok mana-mana yang mudahlah. Biasanya isi pakai dakwat hitam saja. Okey. Dan yang keempat, sijil kelahiran asal. Jika melibatkan tanah Reserve Melayu. Tapi kalau bukan tanah Reserve Melayu, dia open title, tak perlu bawa sijil lahir. Okey. Lampiran surat pemegang amanah jika ada. Okay, lampiran surat kebenaran pindah hak milik ataupun gadaian ataupun sekatan-sekatan kepentingan yang di caveat. Okey. Itu kalau ada lah. Tapi kalau tak ada, maksudnya benda ni dibeli tanah ataupun bukan dengan bank, dia tak ada hutang dengan bank, tak ada sekatan kepentingan, this mean dah boleh terus proses tanpa ada lampiran surat kebenaran. Okey. Seterusnya, okey, dicadangkan dalam proses kita mengisi borang 14A tadi, kalau boleh selesaikan juga borang taksiran SDN. Okey. Borang taksiran SDN ni adalah proses kedua untuk pertukaran hak milik. Okey. Kalau you tak selesaikan borang LHDN ni pada hari yang sama, you kena datang pada hari kedua. Bayangkan kalau tak prepare awal borang taksiran LHDN ni, nanti nak kena datang kali kedua dengan pembeli juga. Wajib dua-dua kena ada. Dan kena hadir pula tu dekat peguam ataupun dekat di hadapan pegawai takbir tadi. Okey. Okey, borang taksiran duty stamp LHDN. Okey, biasanya akan ambil masa 2 minggu untuk diproses lah. Okey, macam mana proses borang taksiran ni? Okey, borang taksiran ni hendaklah ditantangnya semasa semua penjual atau pembeli berkumpul untuk dengan borang 14A. Borang PDS 15 ini boleh diserahkan kepada siapa saja atau wakil ke pejabat LHDN. Okey, dokumen penting perlu diserahkan adalah nombor 1, borang PDS 15 yang diisi dari tantangan pembeli atau penerima atau penjual. Okey. Salinan borang 14A tadi, salinan geran dan salinan kad pengenalan. Okey. Ni submit saja. Okey. Dan yang seterusnya, macam mana nak kira untuk bayar cukai tadi? Okey, cukai taksiran ataupun duty stamp. 100,000 yang pertama dikira 1%, 100,000 1 hingga ke 500,000 2%, 500,000 ke atas dikira 3%. Contoh, kau nak beli tanah harga 185, 185,000, bermaksud 100,000 pertama adalah 1,000, 85,000 tadi kalikan dengan 2,000, kalikan 2%, jadi total semua 2,700. So 1,700, 85,000 kali 2%, campur dengan 1% tadi, 100,000 pertama adalah 1,000, so 2,700. Itu contoh je lah. Nanti aku akan kongsikan jadual taksiran pembayaran duty stamp ni. Okay. Dah selesai yang itu, baru masuk proses seterusnya adalah proses pendaftaran geran pejabat tanah. Yang ini biasanya ambil masa 2 minggu selepas kita submit borang 14A tadi. So dia akan panggil untuk kita proses pendaftaran geran ke pejabat tanah. Okey, dokumen yang perlu diserahkan adalah seperti berikut: borang 14A, hak milik geran asal, sistem sijil stamp SDN yang kita buat awal tadi, notis taksiran SDN yang asal, salinan kad pengenalan penjual dan pembeli yang asal, salinan kad pengenalan pembeli, salinan resit bil cukai tahunan semasa, salinan resit bil cukai taksiran pintu atau surat resit pengesahan majlis pembandaran. Okey. Ini benda-benda yang kena buat. So macam mana nak buat tafsiran dan sebagainya,
That's why penting kalau tak mahir buat urus sendiri, boleh guna ejen yang dah biasa menguruskan pertukaran hak milik hak tanah. Ataupun kalau ada kenal peguam yang dah biasa buat kerja-kerja conveyancing ni, dia boleh bantu you untuk siapkan benda ni semua, cuma kena bayar sedikit lah kos untuk diproses. So benda ni ambil masa lebih kurang dalam tempoh 3 bulan, okay, untuk semuanya diselesaikan pertukaran hak milik atas nama you. Okay, tapi boleh diproses untuk paling cepat adalah tempoh 4 minggu lah. Okay, tapi kebiasaannya tempoh maksimumnya adalah 3 bulan dari tempoh penyaksian borang 14A. So dah tukar hak milik. Okay, bayangkan kalau you ada duit cash dan you beli tanah, dan tanah tu ada nilai yang baik, so you boleh gunakan untuk dapat balik cash duit dan boleh beli tanah yang kedua. Gunakan duit cash untuk tanah yang pertama. So peluang dalam bidang hartanah ni jadi sebagai konsultan hartanah bercita-citalah untuk memiliki, mula dulu dengan tanah. Mungkin nak beli rumah mahal, mulalah dulu dengan ada kemampuan untuk beli satu tanah yang harga RM30,000, RM50,000, ataupun carilah tanah-tanah yang di kampung-kampung tanah kebun yang orang boleh jual dengan harga RM10,000. Boleh beli. So at least you ada pencapaian dalam dunia hartanah ni, insya-Allah. Dan coach nak kongsikan, coach berjaya beli tanah harga 185 ni secara tanpa pinjaman dengan duit simpanan yang coach buat waktu tahun 2019, tahun lepas. Walaupun tahun lepas jualan tak berapa banyak, ada krisis tertentu yang coach hadapi, tapi mampu buat simpanan sebanyak RM150,000 untuk beli tanah pada tahun ini. So ambil peluang dengan masa yang you ada, yang you gunakan sepenuhnya dalam bidang hartanah ini bersama dengan SD Partners yang Berhad untuk mengumpul you punya duit simpanan yang cukup untuk membeli hartanah, insya-Allah. So macam mana nak dapat peluang macam ni? Macam coach cakap, mula dulu dengan benda yang paling mudah. Peruntukkan 3 jam untuk setiap hari masa yang you ada untuk lakukan marketing dan sale. Tujuannya adalah untuk memberi manfaat kepada mereka di luar sana, ataupun bantuan kepada mereka di luar sana, ataupun mencari jodoh-jodoh di luar sana yang boleh dijodohkan dengan listing yang ada dalam listing SB Partners yang Berhad, insya-Allah. Okay? Boleh ke boleh? Problem ni kenapa tak ada sale, coach? Sebab buat pun tak konsisten. Macam doa lah. Doa kalau tak bersungguh-sungguh, jangan tanyalah kenapa Allah tak bagi. Dan satu cara lagi, tips. Kadang-kadang doa tu cepat. Macam mana? Kena jadi kekasih Allah lah. So, kita boleh gunakan cara macam mana nak berjaya. Jadilah kekasih kepada AD. InsyaAllah AD boleh bantu bersungguh-sungguh. Jangan dengki kenapa AD Hafiz baik sangat lah dengan Syahir. Kenapalah AD Hafiz ni sayang sangat lah dengan dengan siapa yang ada kat sini? Bukan Azam Mu'in. Azam Mu'in dah tak sayang dah, Kak Megat. Kenapalah AD Hafiz ni sayang lah sangat dekat Kak Megat ni? Kenapa? Sebab dia orang yang bersungguh-sungguh. So orang bersungguh-sungguh ni kita mudah untuk nak bantu. Kita tahu kita bantu bersungguh-sungguh ni mesti ada hasil, insya-Allah. Alright? Jangan ingat kekayaan orang, jangan ingat kesenangan orang, jangan ingat hak orang. Ingat apa yang kita ada, lakukan yang terbaik untuk diri kita, insya-Allah. Okey, boleh? Okey, itu serba sedikit lah yang kau boleh kongsikan tentang proses beli tanah, beli tanah mudah, tak macam rumah. Beli tanah ni lagi mudah sebenarnya, dan kos dia tak makan buat sale and purchase agreement sampai nak kena bayar RM3,000, RM4,000, tak perlu. Kos dia bawah kepada RM3,000 dah boleh kalau kita gunakan peguam. Kalau uruskan sendiri, kos dia tak sampai pun RM500. Kecuali kos-kos tambahan yang kita kena ada untuk bayar cukai pintu, duty stamp dan sebagainya. Okay. So bawah pada RM5,000 dah boleh start beli tanah yang lot banglo. Okay. Alright.